Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat. Saudara Mustafa Ilyas, apa khabar? Saudara Kamarul Azhari, waalaikumsalam. Saudara begitu juga saudara Zamari LC, saudara Syahril Nasrin, saudara Abu Samah, teman kita saudara Fazil Yub, saudara Yaumon, Puan Syarifah, Hafifah, saudara Mazlam Khalid, Joka Karim. Itu juga saudara Ishak Mazin, saudara Puan Noriah Asyad, saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah Kelantan, saudara Hasan Jelani, Kabare, Waras, saudara Ahmad Map, saudara Kamal Azhari, saudara Tok Batuk, Tok Baluk Adi Zabidi. Itu juga saudara Muhammad Nazi Syafi'i, saudara Santan Kamis katanya, saudara Pak Chu dari Langkap Perak, saudara Roipa dari Dungun Terengganu, saudara Muhammad Mat Zain Nazir Jo, saudara Pak Bib, apa khabar Pak Bib, Awang Yusof, Jamaluddin Bujang, Nik Bolia, saudara. Begitu juga Zali Pak Tam, Zek Zul, apa khabar saudara, Nazir Jo, Muhammad Effendi, Airil Awi, Tija, apa khabar, Kama Awang, saudara Mendan, saudara Pak Bib, saudara Putra Milis, saudara Ishak Mazin, saudara Puan Noriah Asyad, moga rehat dan moga saya sihat. Doa terima kasih atas doa sebut. Raden Razak, Elias Muhammad, saudara Azmi Nordin, dari Bagan Datuk, saudara Mi, apa khabar Mi? Saudara Hasanuddin Abdul Karim, saudara Tailong, saudara Syah Ibrahim, saudara Lobai Azamri, Cik Nurli, Ikram Colin, Puan Norsirah Kasim, begitu juga Muhammad Hakim, saudara Ismail Bak, saudara Azrul Jalil, saudara Azlin Abdullah, Puan Nur Lela, Jalil Yub Jalil, saudara Zainal Omar, Kamisan Dahlan dari Gelang Patah, Johor. Hujan lah katanya, tak henti lagi. Norimi Abdullah, Dul Jara, waalaikumsalam. Cik Nen dari Alustar, Kedah, apa khabar Rubidin? Moga anda sihat walafiat bersama pasangan. Aisyah, Muhammad Hakim, saudara Irul, saudara Rosli, Megat Zahrudin, saudara Raden Razak, Nurliza, Rashid Mustafa, Said Azhar, Syed Bakar, dari Keluang katanya hari hujan dah 2 hari, betul Ustaz. Saudara Rashidah Ahmad, terima kasih. Saudara Abdul Razak, saudara Nurliza, Puan Rubiah binti Osman, Ruby, waalaikumsalam, Norma Amin, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya maaf. Ya, Puan Asma Burhan, Abes Sifu, Asma Burhan daripada Miri, Sarawak, saudara Rosli Mishah. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku pada negara kita. Ini yang penting. Bercakap politik juga saudara. Soal negara itu paling penting. Hari ini saudara adalah hari Rabu, tanggal 26 Januari, yang merupakan hari yang ke-1043. Artinya sudah 1043 hari dah virus corona ini menyerang negara kita dan masih belum usai lagi, saudara. Bagaimanapun, saya mengucapkan tahniah kepada Dr. Zaliha Mustafa selaku Menteri Kesihatan yang tidak henti-henti berusaha untuk memastikan jaringan virus corona diputuskan. Kerana hari ini, setelah saya mendapat kiriman daripada saudara Jamil Idris bersama dengan saudara Rio, katanya bahawa jangkitan semalam begitu menggembirakan hati saya kerana daripada 142 kemarin dia susut kepada 101. Jadi artinya 101 sahaja jangkitan semalam dan tiada berita kematian. Tahniah pada Dr. Zaliha Mustafa yang saya lihat ada kesan penurunan yang amat ketara. Iaitu bagaimanapun peningkatannya cuma 4 negeri, iaitu di Bulan Persekutuan 24 jangkitan, Sabah cuma 4 jangkitan, Sarawak 9 jangkitan, dan Negeri Sembilan 11 jangkitan. Itu 4 negeri yang meningkat saudara. Tak banyak mana pun peningkatannya, 1 atau 2 peningkatan. Dan susut di 5 negeri, sementara Kelantan, Perlis dan Perak kekal seperti semalam saudara. Iaitu Kelantan 2 jangkitan, Perlis 1 jangkitan, dan Perak 4 jangkitan. Pulau Pinang, ini menggembirakan saya sebab Pulau Pinang dan Perlis, Pulau Pinang dan Labuan, nampak gayanya Pulau Pinang dan Labuan sifar jangkitan, tiada jangkitan semalam. Alhamdulillah.
Jadi artinya saudara, semua negeri cuma ada 2 angka saja. Tidak lagi 100, 200, 300, tak ada. Macam Selangor misalnya saudara, cuma ada 23 jangkitan saja. Alhamdulillah. Saya berharap agar kita berusahalah untuk memutuskan jaringan ini sesegera mungkin, sebab kita sedang dalam usaha untuk memulihkan ekonomi negara dalam kestabilan politik yang mula tercerna sejak kerajaan perpaduan ini. Saya merasakan bahawa seandainya COVID-19 ini dapat diputuskan jaringannya, maka mudah untuk kita meneruskan kehidupan dan kemakmuran negara ini dapat dinikmati oleh semua rakyat. Sebab itu saya sentiasa berpesan pada anda, pertama sekali, kalau kita menghadiri tempat-tempat atau perkumpulan, pastikan kita melakukan penjarakan sosial. Dan seandainya kita menaiki kenderaan-kenderaan awam, bas, teksi, Grab ataupun kereta api maupun LRT, MRT, saudara, pastikan kita memakai pelitup muka. Dan bila kita berada di luar rumah, balik-balik rumah, pastikan kita jaga kebersihan diri kita. Seandainya kita keluar rumah lebih daripada 3-4 jam, sebaik-baik mungkin kita bersihkan diri kita, barulah kita santuni anak-anak. Airul nasib KJ sabar dulu saudara. Semua nak tahu sekarang ni. Saudara Nur Samba, saudara Surati Husin, Harapai Gele katanya, saudara Zul Marshall, Yahya Armin, saudara Syahrudin Yahya. Salam dari Manjung dia Syahrudin Yahya. Bila saya balik ke Manjung tak dapat jumpa pula saudara. Nak juga mengopi. Bukan mengetih, mengopi yuk. Kalau di Setiawan tu sedap makan roti canai dekat tepian Sungai Setiawan. Ya, saudara Yahya Armin, saudara Hazamidin. Waalaikumsalam, saudara Muhammad Nasir. Sembang-sembang juga nak jatuh kaum Melayu agenda DAP ni. Hati-hati, betul saudara, kita harus berhati-hati ya. Saudara Sulaiman Bahrom, saudara Hamdan Sulaiman, Daudin, Harapai Gele Mah. Dari Pasir Mas, Harapai Gele Mah. Dari Pasir Mas, saudara Joshah, terima kasih. Chris Delima, Zamri Abdullah. Ya saudara, kita masuk segmen ini, segmen untuk mencari rezeki yang halal. Ya, saudara, sebab itu saya katakan, kalau anda mempunyai produk untuk diwawarkan, hubungi Al-Azhar dalam segmen e-commerce ini. Al-Azhar boleh saudara hubungi di talian 011-330-41241. Kalau anda mau mendapat bekalan setangi, bakur ataupun kemiah yang dibakar rumah semerbak, juga boleh hubungi Al-Azhar, serta minyak wangi daripada tanah Arab. Minyak wangi ini berasaskan pada pati kayu gaharu. Andainya anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh juga hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah, sedap dimakan, boleh dimakan dengan nasi, dengan kanji, dengan roti dan sebagainya. Sedap saudara. Harga masih lagi harga lama katanya. Bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, jika mahu memesan buah-buahan yang terus dihantar ke rumah anda, buah-buahan sebut grade-nya AAA, 3 kali A saudara. Sama ada buah ceri, buah anggur, buah kiwi, apple dan sebagainya, hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Harga buah tu lebih murah daripada harga pasar. Akhir sekali saudara, tentulah makanan kegemaran saya, iaitu popiah sira Lady Maria. Rasanya rangup, pedas dan manis. Sila hubungi Nizam di talian 09-435-1203. Sedap dimakan, asyik saudara, dan harganya pun murah. Tak mahal mana saudara, mampu dimiliki saudara. Baik saudara, usai pencerahan dalam segmen e-commerce, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini penting saudara. Bagi saya ini penting kerana inilah dapat dijadikan jaluran atau panduan kehidupan kita. Seperti saya ingat lagi saudara, saya bukan ustaz, saya juga bukan da'i. Saya cuma membacakan kiriman teman-teman yang saya rasakan sesuai untuk perhatian kita bersama. Saudara, untuk pengetahuan anda, syurga adalah tempat bagi mereka yang berjaya menahan hawa nafsu serta tawaduk dan zuhud ketika berada di dunia. Jadi justru kena ingat peristiwa bagaimana Nabi Adam alaihissalam, bapa kita saudara, dan Siti Hawa yang terpaksa dikeluarkan dari syurga kerana
Kedua, mereka tidak mampu mengawal keinginan ataupun nafsu yang membuat-buat walaupun mereka telah dilarang daripada memakan buah terlarang. Jangan lupa peristiwa itu saudara, itu berpunca daripada nafsu. Jadi yang digoda oleh para syaitan ataupun iblis. Kerana itulah saudara, berjihad melawan nafsu merupakan perbuatan yang harus dilakukan secara berterusan. Jangan terhenti saudara. Sekiranya kita kalah dalam pertarungan itu, maka seksa Allah sedang menanti saudara. Namun, andainya jika kita terbunuh sekalipun, sudah tentu syurga itu milik kita bila kita melawan kehendak nafsu, kehendak lambaian syaitan. Tapi andainya kita tewas kepada hawa nafsu, sudah tentu kita akan kehilangan iman dan mendapat kemurkaan Allah. Untuk memastikan kehidupan seorang itu bebas daripada kongkongan hawa nafsu atau keinginan yang tidak terkawal, maka haruslah membersihkan hati daripada kekotoran. Ini perlu dilakukan saudara. Mereka yang berjaya mensucikan hati akan beroleh darjat yang tinggi di sisi Allah. Selain kesenangan dan ketenangan, kasih sayang, keredaan juga akan dikurniakan oleh Allah. Bahkan di dunia lagi, mereka pasti mendapat pertolongan Allah SWT. Jadi saudara, keimanan mereka terhadap Allah tetap teguh walaupun dilanda musibah. Malah mereka segera menyedari bahawa apa yang dia alami sudah ditentukan oleh Allah tanpa mempertikaikannya. Dalam hati mereka juga tidak ada keinginan atau hawa nafsu yang memberatkan mereka untuk menerima sebarang ketetapan. Bahkan mereka menyambut apa sahaja yang berlaku dengan wajah yang riang dan berseri-seri. Mereka lah orang yang selalu redha dan bersabar kerana keinginan untuk melebihi kemampuan tidak wujud dalam takungan nafsu. Oleh itu saudara, sesiapa yang mampu mengendali dan mengawal diri, pasti nafsunya akan tunduk dan mereka terlepas daripada perangai buruk yang dibenci oleh Allah. Ingat saudara, jadi kawallah nafsu anda, kawallah perasaan anda. Ingat saudara, hidup ini sementara saja. Akhirat itulah tempat yang abadi bagi kita. Jadi kawallah nafsu anda. Ini pesanan teman-teman, saya rasa sesuai untuk kita hayati bersama. Baik saudara, usai sedikit pencerahan tentang naluri kehidupan, kita santuni pula naluri mutiara kata yang dikirimkan oleh sahabat saya, Datuk Seri Said Ali. Kata Datuk Seri Said Ali, pemimpin itu adalah khalifah semasa hidupnya dan mereka mesti berani bertanggungjawab serta amanah dengan tindakan dan tutur bicaranya perlu sentiasa berwaspada kerana mereka juga akan diadili di akhirat kelak. Ini sudah bukan mudah saja jadi pemimpin. Sebab pemimpin juga akan diadili setiap tingkah lakunya, budi bicaranya dan sebarang keputusan yang diambil, dia harus bertanggungjawab. Sebab itu saudara, bukan mudah. Bagaimanapun kita juga adalah pemimpin kepada keluarga kita. Jadi kita harus bertanggungjawab pada keluarga kita. Sebelum kita mengambil satu keputusan itu, fikir habis-habisan. Bukan mudah saudara. Hidup ini boleh mudah kalau kita dapat menjaga diri kita dan ingat segala ketentuan daripada Allah SWT. Terima kasih Datuk Seri Said Ali atas kiriman kata-kata mutiara yang saya lihat elok untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Saya lain tak ada, saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara agar janganlah berbelanja wang negara. Kerana kita bimbang kalau wang negara diberbelanjakan tanpa had, maka negara akan menuju kemuflisan saudara. Seperti biasa, hari ini saya akan menjelaskan kepada anda bahawa hari ini adalah hari yang ke-51. Artinya sudah 51 hari kerajaan perpaduan yang diwujudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan pimpinan daripada UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri dan juga Datuk Fadilah Yusof dan ahli anggota jemaah menterinya. Matlamat adalah untuk menangani derita rakyat. Itu matlamatnya saudara. Jangan pula saya nak menyalahkan saya. Matlamat utama kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah untuk menangani derita rakyat. Dan hari ini adalah hari yang ke-51. Tinggal 49 hari saja lagi. Saya menerima kiriman teman-teman bertanya kenapa saya mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bukan mengkritik, bukan saya membalun, saya memberi pandangan agar pimpinan, menteri-menteri dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim ingat bahawa kerajaan ini diasaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semata-mata bermatlamatkan untuk menangani derita rakyat.
Jangan lupa juga saudara, bahawa kita sudah pun masuk 56 hari lagi penantian dalam lambayan Ramadan. Artinya 56 hari lagi, insya-Allah kita akan sama-sama berada dalam lingkungan bulan Ramadan yang amat mulia itu. Saya bicara malam ini dah jadi macam rojak saudara. Apakah macam-macam lah. Jadi saya tidak ada tajuk pun, tapi tentulah sebagaimana semua saudara tahu, ini adalah pencerahan politik. Mestilah menyangkut soal-soal perkembangan politik semasa. Saudara, sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Saya terima kasih kepada Pak Nazil yang menghantar kiriman setiap hari dari Perlis. Katanya, petik delima pagi Selasa di kelas-kelas, dibelah-belah. Memberi terima rasuah berdosa, tiada belas balasan Allah. Itu ingatlah, itu peringatan Pak Nazil. Dipetik delima pagi Selasa di kelas-kelas, dibelah-belah. Memberi terima rasuah berdosa, tiada belas balasan Allah. Balasan Allah itu tiada belas ihsannya lagi saudara. Kalau anda menerima rasuah ataupun kita memberi rasuah saudara. Maksud Pak Nazir di kelas itu adalah dipilih. Di kelas-kelas itu dipilih-pilih. Pak Nazir ni saya suka sebab dia akan memberi penerangan apa yang dimaksudkan dengan perkataan-perkataan yang mungkin orang tak berapa nak faham. Saudara. Tambah Pak Nazir lagi, sayur keladi, lemak talang, goreng tenggiri, makan di kedai. Jangan jadi si lebay malang, isteri lari, rumah tergadai. Ini Pak Nazir mengingatkan warga bangsa kita dengan trilogi cerita lebay malang. Janganlah bangsa kita ini menjadi lebay malang, saudara. Katanya isteri lari, rumah pun tergadai. Ini yang dikatakan kalau lebay malang ni menghilir waktu air pasang dan berkayuh ke hulu waktu air setengah surut. Sebab susunan air itu kalau mengilir itu saudara. Mengilir itu kalau kita berhadapan dengan sungai, mengilir itu air sedang naik. Waktu itu kalau kita menghilir, tentulah kita menongkak arus. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang bagi saya cukup cantik, menyedarkan warga bangsa kita, janganlah jadi lebay malang, isteri lari, rumah pula yang tergadai. Saya harus memberi peringatan kepada anda semua yang menyunting semula live saya ini agar bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan, kerana saya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan dan dimasukkan dalam pelbagai channel. Begitu juga dengan tulisan-tulisan yang anda hantar melalui muka buku ini, juga saya tidak bertanggungjawab kerana saya tidak ada kemampuan untuk memantau setiap tulisan maupun suntingan anda. Perlu saya jelaskan, ini adalah pencerahan politik yang bermatlamatkan untuk memberi informasi kepada warga, teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Tak lebih dari itu. Andainya saya memberi sebarang komen, kita harus berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau saya rasa tak setuju pun tak mengapa, kalau setuju pun alhamdulillah. Itu saya prinsipnya saudara. Dan andainya anda merasakan tak bersetuju dengan saya, nak menghantar tulisan, tulislah, tak ada masalah. Tetapi gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis kerana kita adalah warga cinta damai saudara. Saudara Ahmad Zahid dia kata tolong lah rakyat Marahan tengah susah sekarang ni, segerakan KWSP. Sebentar lagi akan saya cuba santuni saudara. Perjuangan saya lain tak ada saudara. Saya harus menyuarakan suara rakyat. Sebab itu bila orang mengatakan bahawa saya mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak. Ataupun saya membelasah menteri-menteri Anwar Ibrahim pun tidak. Saya memberi pandangan. Saya mahu agar menteri-menteri yang dipilih oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang dilantik berada dalam kabinet beliau, benar-benar melaksanakan matlamatnya, iaitu untuk menangani derita rakyat. Bukan untuk senang lenang berada di kabinet, berlindung di belakang kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu tak betul saya. Mereka harus sama-sama menyesing lengan untuk membina negara kita ini yang dah teruk koyak rabak ekonominya selama 4 tahun saudara. Baik saudara, saya menerima kiriman teman-teman, kawan-kawan saya yang berada di Brunei. Kabarnya lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Brunei selama 2 hari telah pun mencapai matlamatnya. Jadi dikatakan berjaya kerana apabila Badan Pelaburan Brunei kabarnya telah pun bersetuju untuk sama-sama melakukan pelaburan di negara kita ini. Alhamdulillah. Inilah hasil kerja
yang telah pun dilaksanakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, lawatan kedua selepas beliau jadi Perdana Menteri. Yang pertama, beliau berada di negara Indonesia minggu lalu. Alhamdulillah tercapai matlamat, segala permasalahan hubungan rapat antara Malaysia dengan Indonesia dikukuhkan, hubungan dua saudara. Begitu juga dengan Brunei. Brunei Darussalam ini penting saudara, kerana sempadan daripada Brunei adalah Sarawak dan juga Kalimantan, di mana negara Indonesia sedang rancak membangunkan persekitaran kawasan mereka di Kalimantan untuk memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan. Alhamdulillah, baginda Tuanku Sultan Brunei bersetuju untuk sama-sama meraihkan ataupun mempertingkatkan kerjasama dua hala, matlamatnya untuk lestari kepentingan rakyat. Saya nampak tengok begitu mesra sekali. Tadi pun Tuanku Sultan Brunei sendiri memandu keretanya, dan di sebelahnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, di belakang Permaisuri baginda dan isteri yang bawa Perdana Menteri Datin Seri Dr. Wan Azizah. Begitulah saya lihat, saya nampak keakraban yang begitu cerna antara dua pemimpin negara ini. Mudah-mudahan kerjasama ini dapat dikekalkan untuk kita melihat negara kita bertambah maju ke hadapan. Ya saudara, bagaimanapun sebelum itu saya harus memberi laporan kedudukan cuaca. Saya ingin juga menyatakan bahawa cuaca masih tidak menentu, dan air tadi waktu saya mandi pun rasa macam air batu sejuk. Artinya cuaca negara kita ni masih lagi dalam keadaan yang sebarang. Saya ingat bulan lalu saya dah ingatkan bahawa untuk bulan Februari, Januari dan Februari negara akan mengalami tekanan ataupun suasana suhu yang sejuk, malahan di bawah 22 darjah Celsius. Jadi seolah-olah kita berada di negara Eropah. Air memang sejuk saudara. Tadi bila saya nak mandi tadi, ya Tuhan, menggigil saudara. Tapi nak buat macam mana? Kena mandi juga saudara. Tapi badan tutur begini, bila kena simbah air tu rasa air batu saudara, punya sejuknya. Begitu juga waktu pagi, dan waktu kita nak mengambil air wudu, waktu subuh nak mandi rasanya tak mampulah badan saya, tengah tunggu waktu tengah hari sikit. Tetapi untuk mengambil air semayang pun rasa sejuk sangat-sangat. Jadi pada teman-teman yang seusia dengan saya, jagalah kesihatan anda. Pastikan kalau anda tidur, tutup kaki kita tu dengan selimut ataupun pakailah sarung kaki saudara. Dan dalam keadaan begini sekarang ni saudara, cuma yang tak ada negara kita ni salji je, tapi cuaca memang sejuk. Bagaimanapun Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, telah mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada. Ini kembali berlaku di Terengganu. Di saat kita mengalami beberapa kejadian banjir di Johor, Met Malaysia mengeluarkan amaran tahap waspada di Terengganu. Katanya bahawa amaran tersebut dijangka melanda seluruh kawasan di Terengganu. Ia bermula daripada 25 bulan hari ini hingga 30 Januari, selama 5 hari berturut-turut. Jadi teman-teman di Kuala Terengganu ataupun di Terengganu, berhati-hati, jagalah keselamatan anda. Kalau hujan lebat lagi, kalau rasanya ada banjir, dan kalau pihak berkuasa minta anda berpindah ke pusat pemindahan sementara, segeralah. Kerana kata mengikut map ni selama 5 hari hujan. Kalau 5 hari tu saya rasa banjir lah nampak gayanya saudara. Dan sekarang ni nampaknya jumlah mangsa banjir terus meningkat di Johor. Hingga kan 3 jalan utama semalam terputus hubungan. Bilangan mangsa banjir di Johor setakat ini sudah pun 1,703 semalam saudara. Ini laporan yang tadi saya terima daripada 469 keluarga yang telah pun ditempatkan di 16 pusat pemindahan sementara di beberapa daerah. Menurut pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri yang juga selaku Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Tan Sri Azmi Rohani, 2 PPS baru dibuka di Segamat dan Keluang sehingga jam 8 malam tadi. Katanya Segamat kekal menjadi daerah paling teruk terjejas dengan 8 PPS dibuka yang menempatkan 1,229 mangsa daripada 345 keluarga. Artinya Keluang saudara. Sebab tu saya terima juga kiriman sahabat saya, saudara Rizal Endau. Dia mempersoalkan mana pergi wakil rakyatnya. Sekarang ni keadaan di Keluang ataupun di sudah pun banjir begitu, mana pergi wakil rakyat. Itu keadaannya. Dalam pada itu Tan Sri Azmi memaklumkan 3 jalan utama di Johor
yang membabitkan 3 daerah yang dilanda banjir iaitu Segamat, Mersing dan Kota Tinggi telah pun terputus hubungan serta tidak boleh dilalui oleh kenderaan. Jalan Neki ialah Jalan Ladang Siang J223 di Kota Tinggi, Jalan Senai Gemas Keduhala di Segamat dan Jalan Jabi Bukit Tempurung di Segamat. Ketiga-tiga jalan ini tergenang air dan tidak boleh dilalui oleh sebarang kenderaan termasuk kenderaan berat. Ketinggian tinggi lahir itu saudara. Di Mersing pula jalan terputus hubungan membabitkan jalan utama Johor Bahru Endau yang dibuka cuma satu lorong saja. Manakala jalan Jemaluang Batu Pahat hanya boleh dilalui kenderaan berat saja dan ditutup kepada kenderaan ringan. Itu menurut kenyataan resmi malam tadi saudara. Dan di Kota Tinggi sebanyak 3 jalan ke daerah Kota Tinggi telah ditutup untuk kenderaan. Iaitu Pegawai Daerah Kota Tinggi Datin Hazlina Jalil berkata, ketiga jalan melibatkan Jalan Ladang Siang, Jalan Lok Heng, Sungai Mas dan Jalan Perani. Bagaimanapun tiada jalan utama ditutup setakat ini dan hanya 3 laluan sahaja ditutup untuk kenderaan ringan. Sebenarnya banjir kali ini adalah kerana pertembungan hujan berterusan sejak semalam dan air pasang. Rupanya berlaku air pasang, berlaku pertembungan. Jadi kita sentiasa memantau dan bersiap sedia. Kata pegawai daerah sebut, ya saudara, selepas melawat mangsa banjir di pusat pemindahan sementara di Dewan Taman Desaru Utama. Saudara, katanya dah 3 kali dah terjejas ni. Sementara itu saya melihat katanya di Johor Bahru, banjir di Johor kian memburuk dengan 3 lagi pusat pemindahan sementara dibuka, melibatkan lebih 1000 mangsa. Saudara, banyaklah tempat-tempat yang dibuka pusat pemindahan, tapi yang terkesan sekarang adalah Segamat. Jadi teman-teman yang tinggal di Segamat harus berhati-hati ya saudara. Dan agak ini di Keluang pula sekitar 300 pekerja ladang selai katanya terputus hubungan dan mereka merayu bantuan kerana kira-kira 300 pekerja ladang selai Kahang merayu bantuan berikutan mereka terputus hubungan selepas laluan masuk ke kawasan itu dinaki air setinggi lebih 1 meter tinggi saudara, dan penduduk bimbang sekiranya hujan lebat berterusan mereka akan kehabisan stok makanan yang dijangka mampu bertahan sehingga 2 hari je lagi. Air Sungai Selai dan Sungai Tamuk di kawasan itu mula naik sejak 3 petang semalam. Penduduk tidak boleh keluar dari kawasan itu meskipun mereka mempunyai lori mengangkut buah sawit seberat 18 tan kerana arus sungai terlalu deras untuk jalan masuk ke ladang selai. Bagaimanapun diharapkanlah, katanya pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana daerah Keluang yang juga pegawai daerah Keluang, Saudara Jamaluddin Ahmed berkata PPS dibuka di Sekolah Agama di Seri Tengah, Kampung Bentung, Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Jalil, Pusat Banjir Jabatan Kemajuan Orang Asli di Jakwa, Kampung Seri Lalang, Kampung DSA Camek, Kampung Muhibah Paloh, Sekolah Menengah Kebangsaan Kahang dan Kampung Melayu Batu Empat Paloh. Itu keadaan sekarang, nampak gayanya Johor yang teruk. Jadi saya telah pun melaporkan kedudukan banjir di Johor dan kemungkinan juga banjir boleh berlaku di Terengganu apabila Met mengeluarkan arahan berwaspada di Terengganu. Kawasan lain-lain tu belum ada kenyataan, tetapi saya dikabarkan hujan masih terus berlarutan di seluruh negara. Sebab itu bila kawan-kawan bertanya dengan saya bertanya macam di Sungai Petani hujan ke lagi, kita khawatir, kita bimbang. Berdoalah kita saudara agar musibah bencana banjir ini dapat segera diusaikan di bumi bertuah ini. Ya saudara. Baik, ini lepas laporan begitu, cuma saya tengok kadang-kadang ni laporan, saya rasalah kadang-kadang pemimpin kita ni masih lagi merasakan bahawa apa yang mereka lakukan itu mudah untuk mengaut keuntungan. Tentang bagaimana portal media sosial FMB yang melaporkan kabarnya projek bekalan tablet peranti keluarga Malaysia. Tablet peranti itu macam yang komputer keluarga Malaysia telah diberikan kepada 3 syarikat bernilai 266 juta nilai kontrak itu, dan ada pula orang tengahnya yang rapat dengan pimpinan. Jadi saya merasakan pihak SPRM seharusnya meneruskan siasatan kerana dikabarkan sejak 7 Januari lalu seorang pengatur ataupun dipercayai orang tengah
telah pun ditahan dan siasatan telah jalankan. Ia juga melibatkan syarikat yang memperolehi konsesi untuk bangunan Menara Kuala Lumpur dengan saham 10 juta tu. Katanya ada pemberian jam yang nilainya sampai 300,000 saudara. Bagaimanapun kita tunggulah laporan daripada SPRM, siapakah. Kabarnya mungkin ada orang-orang tertentu yang akan dipanggil untuk siasatan. Bagaimanapun SPRM belum lagi mengeluarkan kenyataan berhubung siasatan terhadap kes peranti tablet yang menilai kontraknya lebih kurang 266 juta dan tentang Menara Kuala Lumpur. Sama-sama kita tunggu, saudara. Saya yakin pihak Suruhanjaya Pencegah Rasuah sedang pun menjalankan siasatan. Mereka terlibat tidak akan terlepas, saudara. Itulah keadaannya, saudara. Dan sebagaimana yang saya katakan, kita sudah pun masuk 51 hari Kerajaan Perpaduan menangani data rakyat diwujudkan. Artinya, saudara, kita tinggal lagi 49 hari. Saya harapkan agar dapatlah terlaksana, tak banyak pun, kurang-kurangnya setengah apa yang diimpikan, supaya hari-hari mendatang itu dapat diteruskan. Kita menunggu tempoh 100 hari untuk melihat apakah dasar-dasar ekonomi yang cuba digarap oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu mencapai matlamatnya. Kerana saya masih lagi menerima kiriman yang banyak daripada teman-teman berhubung tentang kedudukan ekonomi mereka yang terkesan. Mereka mengalami kesukaran ini bukan melalui kerajaan yang baru ini. Inilah rentetan yang dibawa daripada sejak dari kerajaan Pakatan Harapan terdahulu. Zaman Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri 22 bulan, kemudian tukar pada zaman Tan Sri Muhyiddin, tukar pada Datuk Ismail Sabri, dan berterusan yang dialami oleh mereka hingga sekarang ini kesannya masih belum dapat terurai. Jadi kesan daripada itu mereka hanya mengharapkan agar dana kumpulan wang simpanan pekerja, mereka hanya mengharapkan daripada dana kumpulan wang simpanan pekerja dapat dikeluarkan. Kerana menurut laporan Berita Harian, dana kumpulan wang simpanan pekerja tidak akan terjejas sekira walaupun desakan dilakukan oleh pengeluar kas dipenuhi katanya. Kerana dikabarkan ini berikutan berjuta caruman masih masuk setiap bulan dalam tabungan agensi tersebut. Jadi kalau KWSP mengatakan bahawa dananya berkurangan, ini tak boleh jadi alasan, sebab tiap-tiap bulan masih lagi ada caruman yang berlaku. Jadi menurut Persatuan Penyelesaian Pengguna dan Peminjam Malaysia 4PM dan Pertubuhan Aktivis Rakyat Malaysia Pro Rakyat, iaitu merupakan pertubuhan bukan kerajaan yang sinonim mendesak pengeluaran KWSP, mereka punya sebab kukuh mahukan agar pimpinan negara meluluskan pengeluaran kali ini. Jadi walaupun KWSP mendedahkan bahawa pihaknya terlepas peluang mengembangkan aktiviti pelaburannya, ekoran pengeluaran 145 bilion oleh 81 juta ahlinya menerusi 4 siri kemudahan pengeluaran ketika pandemik 19. Itu Air Lestari, Air Sinar, Air Citra dan pengeluaran khas. Jadi katanya dengan pelaburan sebanyak 145 bilion telah digunakan, tapi ia tidak mengurangkan. Memang ada pengurangan tapi tidak menjejaskan. Kerana saban bulan kumpulan wang simpanan pekerja masih menerima caruman lagi. Dan sebagaimana menurut kenyataan Ketua Pegawai Strategi KWSP Nur Hisham Hussein, dia mengata pengeluaran 145 bilion tidak pula memberi kesan terhadap portfolio pelaburan pengurus dana prasarana itu. Jadi dia kalau tak terjejas, berikanlah. Itu masalah, itu yang kita harapkan. Sebab menurut Presiden Pro Rakyat Khairul Anwar Osman, mereka berharap agar KWSP mengkaji semula keperluan pencarum dalam menangani cabaran kos hidup selepas pandemik 19. Majoriti pencarum katanya terkesan adalah mereka yang berumur dalam lingkungan 30 hingga 50 tahun. Serta mereka yang mempunyai caruman KWSP berikutan yang agak masih lagi banyak. Tetapi mereka menghadapi kesukaran untuk meneruskan kehidupan atas faktor usia. Ada yang juga penyakit kronik
kehidupan di bandar yang selain mempunyai tanggung hutang lama dan baharu. Jadi pihaknya mencadangkan agar pengeluaran khas itu diluluskan berdasarkan beberapa syarat dan mengikut kaedah, sama seperti dilaksanakan kerajaan sebelum ini. Kaedah atau formula itu telah sedia diguna, jadi gunakanlah kaedah yang sama. Saya bukan untuk pengeluaran semua. Saya selalu mengatakan 10% dia tidak akan memanglah terusik, tetapi tidak akan menjejaskan simpanan kalau diberi pengeluaran 10%. Sebab masih ramai lagi yang punya caruman lebih daripada 200,000. Kalau 200,000 dia keluar 10% baru 20,000. Masih lagi ada simpanan 180,000 dan tiap bulan lagi ada caruman dan sebagainya. Di samping itu saudara, mereka ini begitu terkesan dan memerlukan jumlah wang yang agak besar untuk memulakan penghidupan. Saya amat mengharapkan agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat mempertimbangkan secara tuntas ataupun dicari jalan yang lain. Sebagaimana yang saya sarankan, agar wang sebut, bukanlah kata semua wang itu jadi jaminan pada bank, tidak. Saya terima pertanyaan daripada kawan-kawan, dia kata apakah semua wang itu yang ada dalam kumpulan wang simpan pekerja ini dijadikan jaminan untuk pinjaman daripada bank? Tidak. Maksud saya, pengeluaran tak dapat diizinkan, katalah 10%, nilainya 20,000. Izinkan pencarum ini mendapat kemudahan pinjaman daripada bank, nilainya 20,000 yang dijamin oleh 20,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Itu dia cerita dia. Jadi artinya tidak keluar daripada KLSP, cuma jaminan saja. Kalaulah mereka ini culas, tak bayar, boleh ambil 20,000 daripada tabungan yang mereka ada sebagai cagaran. Itu saja cadangan kita. Saudara, saya haraplah agar pimpinan di kumpulan wang simpanan pekerja dapat melihat persoalan ini. Saya nampak ramai sangat yang mengirim permohonan yang mengharapkan agar mereka dapat dipertimbangkan. Bukan wang orang lain pun katanya, wang mereka. Benar, bukan wang kerajaan, ini wang simpanan mereka. Saudara, itulah yang dapat saya ulas tentang KWSP. Saya bukan minta dikeluarkan semua, tapi untuk mereka yang berkelayakan. Kalau di bawah 50,000, tak apalah, kita tunggulah bantuan-bantuan resmi daripada kerajaan. Tapi kalau simpanan mereka di atas 50,000 atau 100,000, 200,000, ada yang 300,000. Dan sebelum ini pun saya nak jelaskan, ada juga kalangan pencarum-pencarum itu menyimpan dalam KWSP untuk mendapat keuntungan pulangan kerana interest ataupun faedah KWSP itu tinggi. Itu keadaannya saudara. Kita berharaplah agar pimpinan negara segera dapat mengatasi masalah ini. Kembalinya Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada Brunei dapat menangani secara tuntas saudara. Baik saudara, kita melihat ini masuk bab politik lah pula. Sabar dulu saudara, ada bab yang lain lagi. Kita melihat bahawa sebelum ini kumpulan mereka di sebelah sana, saya tak nak sebut nama-nama lah saudara. Sebab tadi pun saya dengar adalah satu media sosial tu, dia membelasah UMNO macam-macam lah. Katanya UMNO ni tak relevan lah, katanya pemuda UMNO ni sudah semakin seolah macam bacol lah saudara, bahawa UMNO ini menjadi kuda tunggangan kepada Pakatan Harapan dan sebagainya. Saya dengar bahawa semua itu mengarut. Memang kita tahu dia pemuja parti sebelah sana, kerana dia marah sebab mungkin Perikatan Nasional tidak disokong oleh UMNO untuk diangkat sebagai peneraju di anjung kuasa di Seri Perdana. Maka dia tidak akan henti-henti menyalahkan UMNO. Saya nak pesankan sekali lagi, jangan salahkan UMNO. Perikatan Nasional cuma dapat 73, selepas tambah satu lagi 74 kursi. Pakatan Harapan dapat 82 kursi. Terimalah hakikat. Bukan salah UMNO. Yang keduanya, bila saja dicadangkan, disarankan oleh Duli Yang Memulia Tuan Agong supaya dibentuk kerajaan perpaduan antara Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Tapi Perikatan Nasional, pimpinan Perikatan Nasional yang menolak. Kenapa harus UMNO yang disalahkan apabila mereka tidak dapat melonjakkan atau meletakkan Perikatan Nasional sebagai kerajaan? Ini yang salahnya. Dan bila Pakatan Harapan bekerjasama dengan UMNO dan UMNO bersetuju, ini saranan daripada istana, jangan pula menyalahkan UMNO. Saya rasa rakyat perlu dijelaskan
Bukan UMNO tergeh-geh terus nak sokong, tidak. Awalannya Presiden UMNO Datuk Zahid mengatakan, biarlah mereka bentuk kerajaan, kita tanggung kekalahan ini dan kita akan menjadi pembangkang yang berhemah. Itu saja. Tapi kerana Perikatan Nasional menolak dengan angkuhnya saranan tuanku. Sebab dia merasakan dia tak setuju Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Sebab dia nak jadi Perdana Menteri. Sebab itu dalam perakuannya dia mengatakan kita menolak. Jadi dalam keadaan begitu, sedangkan parti pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat 82 kerusi parlimen. Perikatan Nasional cuma dapat 73 waktu itu. Terimalah hakikat. Kenapa harus disalahkan UMNO? Saya pun hairan. Dan hari ini pun mereka berusaha habis-habisan. Sebab itu dikocakkan dalam UMNO ini seolah-olah mesti diganggu gugat kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Macam-macam naratif yang disediakan. Seolah UMNO ni tidak Islamik, UMNO ini parti yang tidak sayangkan Islam, pemimpinnya bukan pemimpin Islam yang memilih orang yang bukan Islam sebagai pemimpin, yang bersetuju kerjasama dengan Parti Keadilan, dengan DAP. Itu aja didengungkan supaya untuk mengaburi pemikiran rakyat. Sebenar-benarnya yang salah mereka. Yang salah sebenar-benarnya Presiden Perikatan Nasional yang menolak saranan tuanku. Seandainya Presidennya bersetuju untuk mewujudkan satu ikatan antara Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan, mereka boleh bentuk kerajaan yang lebih kukuh. 82 campur 73. Kemudian datang satu lagi 74. 74 campur 82, 156 kursi. Maka mereka boleh mentadbir dan UMNO akan kekal sebagai parti pembangkang. Ini kena jelas, saudara. Saya hairan bila saya dengar portal-portal itu mencerca pemimpin UMNO. Seolahnya UMNO ni bersetuju untuk menjadi kuda tunggangan, menjadi budak suruhan kepada parti Pakatan Harapan. Saya kata ini mengarut punya kenyataan. Dan saya haraplah warga Akar Umbi faham sebenar-benarnya. Saya melihat kenapa benda itu tidak diterangkan. Kita harus menjelaskan kepada rakyat. Akar Umbi kena faham bahawa kerajaan hari ini terlaksana atas keredaan UMNO bersetuju menerima saranan Duli Yang Mulia Pertuan Agong supaya segera dibentuk kerajaan. Kalau tidak, tak boleh dibentuk kerajaan. Dan ia adalah kesan daripada kesombongan pemimpin Perikatan Nasional yang menolak untuk melakukan kerjasama dengan Pakatan Harapan. Dia tak nak bersetuju, dia punya hal lah. Dan kenapa disalahkan UMNO? UMNO bersetuju demi lestari kestabilan politik. Nak melihat negara ini dapat dibentuk sebuah kerajaan yang mantap. Bila saja UMNO bersetuju, didukung pula oleh gabungan parti daripada Sarawak bersama dengan gabungan parti daripada Sabah, jadilah kuat parti pimpinan yang menerajui anjung kuasa di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kenapa perlunya UMNO disalahkan? Ini masalahnya. Mereka tidak henti-henti lagi menyalahkan. Jadi bila kita bercakap, sekarang ini banyak orang bertanya, bagaimana pimpinan mereka boleh mendapat 74 kursi parlimen, sedangkan waktu pilihan raya di Melaka, pilihan raya di Johor, tidak ada bayangan mereka boleh menang. Dan orang melihat bahawa adanya politik wang. Dan sekarang ini mereka cuba untuk menghalalkan perbuatan itu dengan menyatakan bahawa politik wang itu sebagai sedekah. Mana boleh begitu, saudara? Keadaan inilah, bila dah terlondeh ni kadang-kadang, serban dah tersangkut dekat dawai, mula mencipta naratif macam-macam. Jadi, puak-puak yang kuat bercakap dalam media sosial, menyalahkan UMNO. Target mereka lain tak ada. Dipukul UMNO sehabis-habisan. Dan kita pula ni dalam UMNO sendiri pun ada juga pimpinan. Saya tak menganggap mereka sebagai pemimpin. Adanya balaci-balaci yang masih lagi bersetuju untuk menyuarakan tidak bersetuju untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Kenapa? Sebab itu hari ini memang awal pagi tadi seluruh warga media tertumpu ke Ibu Pejabat UMNO kerana katanya, menurut kata Datuk Mak Hassan, bahawa untung Khairil Jamaluddin, untung nasib Khairil Jamaluddin ditentukan petang ini. Saya diam je, saya tak membuat sebagai reaksi walaupun petang tadi saya ada live. Saya kata tidak mungkin sebab mengikut pengetahuan saya, Majlis Tertinggi akan bersidang besok, bukan hari ini. Dan sebarang tindakan, sama ada pemecatan, penggantungan, beri warning dan sebagainya,
hanya dapat dilakukan apabila Majlis Kerja Tinggi UMNO bersetuju. Tapi hari ini memang ada mesyuarat. Tetapi petang tadi mesyuarat Biro Disiplin. Biarlah mereka merangka, sebab itu Tok Mak Hassan pun tak salah. Selaku Timbalan Presiden, dia mengatakan, untuk nasib Khairi ditentukan petang ini. Artinya petang tadi mesyuarat Biro Disiplin. Keputusan belum boleh diberitahu. Tunggulah besok. Mesyuarat UMNO, Majlis Tinggi UMNO akan memutuskan bahawa kedudukan, malahan saya difahamkan bukan Khairi Jamaluddin saja, Noh Omar pun sudah menerima surat daripada Biro Disiplin kabarnya. Dah ramai lagi, ada beberapa nama lagi yang akan sedang disiasat oleh Biro Disiplin. Dan kita juga mahu melakukan pembersihan dalam UMNO sehabis mungkin. Tak mahu lagi kita melihat adanya titik bengek. Saudara, adanya orang yang bersikapnya pepat di luar, rencung di dalam. Orang yang bersikap seperti macam mana kenyataan Presiden UMNO, musang berbulu ayam. Kita tak mahu dah. Sekarang ni masa untuk UMNO move on. Kita mendapat rakan baru dengan Pakatan Harapan. Apakah jadi kesalahan? Kalau PAS boleh berkawan dengan Bersatu, terpulanglah pada mereka. Tapi bila mengatakan UMNO berkawan kerana ada DAP, bagaimana dengan PAS yang ada dalam Perikatan Nasional tu ada parti gerakan? Jadi bila kena pada mereka, mereka lindungi. Itu yang kadang-kadang naik angin saya tengok dia ni. Mereka mengamalkan politik yang terlalu jumut dan mahu dijumutkan pada rakyat. Mana boleh begini? Dan menuduh macam-macam. Katanya UMNO ni parti yang tak relevan, UMNO ni begitu. UMNO sedang melakukan pembersihan. Pasti akan ada pimpinan yang musang berbulu ayam ini akan dikenakan tindakan disiplin. Saya yakin. Kalau tidak nanti bersepai pula Presiden saya balon nanti. Saya tak ada memilah mana-mana. Semalam bila saya memberi kritikan terhadap pimpinan menteri-menteri dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya dituduh membalun kerajaan Pakatan Harapan. Tidak. Saya tidak mahu berhasrat untuk membalun, tapi kalau tak betul kena katakan tak betul. Jangan kita menyorok segala-galanya di bawah kapet. Terdapat beberapa orang menteri yang duduk dalam kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ni yang saya lihat tidak membantu. Jadi saya perlu bersuara. Kita tidak boleh mendiamkan begitu saja. Dengan hanya tunggulah dia akan berubah. Tak boleh, saudara. Ini sudah masuk 51 hari. Rakyat menanti dengan penuh harapan. Betul lah saudara Buat Aziz. Abaikanlah cyber trooper dan pasuh. Kita sekarang ni kena move on. Saya harap warga UMNO khususnya terima hakikat kita sudah ada rakan baru yang saya nampak lebih ikhlas. Kerana kalau mengikut peristiwa di istana waktu penubuhan kerajaan dulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak ada pun cakap dengan tuanku tak mahu. Dia diam. Bila dia mahu si Paduka Baginda Pertuan Agong bertanya kepada pimpinan daripada Perikatan Nasional, boleh tak Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri you tubuhkan kerajaan bersama? Tak mahu. Tak setuju. Terus bangkit belah. Gitulah gambarannya, saudara. Balik rumah buat press conference. Mengatakan bahawa tak setuju itu, tak setuju. Jadi dia tak setuju, dia punya hal lah. Takkan nak salahkan UMNO. Dalam keadaan begitu, UMNO pun bukan buat keputusan immediate. Bukan selepas itu, bila dia tolak begitu, UMNO terus hegeh-hegeh dengan Pakatan Harapan. Tidak. Ada perbincangan. UMNO berbincang juga dengan Perikatan Nasional. Dan waktu perbincangan itu dilakukan, UMNO meletakkan 4 syarat itu. Apakah mereka boleh memberi jaminan hak istimewa orang Melayu, agama Islam itu agama resmi, bahasa Melayu, dan kedaulatan Raja-Raja Melayu dipertahankan. Apa jawapan daripada Perikatan Nasional? Kita sudi mempertimbangkan. Berbeza dengan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan kata yes. Pimpinan DAP sendiri mengatakan kami bersetuju sebab itu adalah perlembagaan. Berbeza antara mempertimbangkan dengan bersetuju. Ini kena diwawarkan dan diberitahu pada akar umbi. Mereka ini lain tak ada matlamatnya untuk mengejar kuasa. Sebab itu sekarang ni berhubung isu Khairi Jamaluddin. Jadi isu Khairi Jamaluddin telah pun dibincangkan oleh Biro Disiplin, tetapi tidak boleh dikeluarkan sebarang kenyataan. Kena tunggu kelulusan apa sahaja keputusannya melalui Biro Politik dan Majlis Tinggi. Petang besok Biro Politik akan bermesyuarat. Lepas Biro Politik bermesyuarat, akan bermesyuarat pula Majlis Tinggi. Masa itulah akan dibuat keputusan. Jadi sabarlah sedikit, jangan marah.
Jadi sekarang ni saya, Saudara Azhar, terima kasihlah. Saya melihat kadang-kadang mereka tidak melihat bahawa pentingnya negara ini, politik negara ini distabilkan. Kadang-kadang saya bercakap dengan saya bersimpati. Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi ke Indonesia nak menyelesaikan masalah-masalah yang tertunda. Kemudian dia pergi ke ke Brunei. Alhamdulillah ada pelaburan, insya-Allah. Dan mahu menyantuni apa yang ada. Saya Yusuf Rahim Hassan, dia kata yang tak setuju tu bukannya ahli UMNO. Benar. Saya nampak juga kadang-kadang mereka memberi kritikan. Tak setujulah UMNO ni menyokong kerajaan Pakatan Harapan. Kamu tak setuju, kamu punya pasal lah. Ini masalahnya, diorang pun tidak faham prinsip demokrasi. Mereka mahu mengulangi yang saya selalu katakan, kesongsangan dalam politik. Apabila yang kecil itu memerintah yang besar. Waktu pilihan raya lepas, rakyat dah buat keputusan. Pakatan Harapan dapat 82 kursi. Betul, tak boleh bentuk kerajaan. Tapi Perikatan Nasional pun dapat cuma 73 kursi waktu itu. Juga tak boleh bentuk kerajaan. UMNO pun cuma ada 30 kursi. Pun tak boleh bentuk kerajaan. Begitu juga parti-parti di Sabah dan Sarawak. Dalam suasana begitulah, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Pendidikan Agong menyarankan, bukan titah, saudara. Saya nampak kadang-kadang orang menyalahkan istana, menyalahkan orang ini, menyalahkan orang itu, kerana mereka tak dapat jadi Perdana Menteri. Mereka tak dapat menguasai anjung kuasa di Perdana. Salah semua orang. Sedangkan yang salah mereka. Hari ini pimpinan setengah parti dalam Perikatan Nasional tu mungkin mereka menyesal. Sebab melihat apabila terlantiknya ahli daripada ahli parlimen daripada UMNO jadi menteri. Dia rasa envy, dia rasa cemburu. Orang UMNO dapat 30 kursi pun dapat boleh jadi menteri. Kita ni dapat lebih daripada UMNO, tapi tak seorang pun jadi menteri. Engkau punya hal lah. Keputusan anda tak bersetuju. Aduhai, saudara. Apa Malaysia tak ada pakar ke nak komen? Saudara, ini saya bersetuju dengan pandangan anda. Ini selepas saya cakap tadi, sebenarnya isu Khairi Jamaluddin akan ditentukan oleh Majlis Tinggi. Ketetapan telah dibuat oleh Biro Disiplin. Saya tak boleh nyatakan, sehinggalah Majlis Tinggi menentukan. Begitu juga dengan kabarnya Tan Sri Nur Omar juga telah pun menerima surat untuk disiasat oleh Lembaga Disiplin. Dan beberapa pemimpin yang lain lagi. Itu bab UMNO, saudara. Cuma saya melihat sekarang ni, memang benar bahawa semalam saya melanturkan persoalan. Kerana apabila Ngah Komeng mengatakan dia akan membawa masuk seorang pakar daripada Singapura untuk mengkaji dan melakukan reform ataupun memberi cadangan untuk penambahbaikan persoalan dengan Kementerian Kerajaan Tempatan. Itu berhubung soal perumahan, khususnya di kawasan bandar. Saya sendiri secara peribadi tak setuju. Apakah kita tidak mempunyai pakar-pakar dalam negara kita? Apa hebatnya dia untuk menyelesaikan masalah di Singapura? Di Singapura pun masih ada lagi setinggan. Ini tak bolehlah jadikan begitu. Jadi saya amat mengharapkan agar menteri-menteri dalam UMNO, bila persoalan ini dibincangkan dalam kabinet, kena bersuara. Kita bukan bersuara itu berartinya kita menentang. Tidak. Kita bersuara beri pandangan. Apakah warga kita tidak mempunyai kelayakan? Memanglah. Ini matlamat. Kita ni bila dalam perkongsian kuasa ni, memang kita berusaha sedaya mungkin untuk tidak menyinggung antara satu sama lain. Tapi dalam waktu yang sama, Mr. Zul, KJ tak buat keuntungan. Memang betul. Dalam waktu yang sama, kalau ada sesuatu yang dilihat boleh jadi ancaman kepada lestari politik bangsa kita, ini perlu disuarakan. Saya amat mengharapkan agar menteri-menteri daripada UMNO, bila dibawa benda ini dalam kabinet, mesti dibincangkan secara tuntas. Dan kita harus mempertahankan. Tiada keperluan ikut cerita nak komen, dia nak bawa lah masuk. Sebab jangan lupa, saudara, saya dah bercakap bahawa parti DAP, dia punya arwah pemikirannya kepada Singapura. Jangan lupa yang itu. Sebab PAP itulah induknya, dan DAP ada bawahannya. Cuma sekarang ini DAP sudah pun nampak berlembut sedikit. Tidaklah macam PAP. Itu saja, saudara. Jadi memang haluan mereka lebih kepada Singapura. Tapi kita harus berwaspada. Kalau kita tidak berwaspada, jawabnya nanti kita yang kena gelecek. Itu keadaannya, saudara. Dan sebab tu saya mengharapkan agar menteri-menteri, khususnya daripada UMNO,
Jangan leka lah dalam melihat begitu. Saya ingin menjelaskan bahawa hari ini tadi sudah bermula pun petition. Ini petition pilihan raya di Gua Musang. Apabila wakil, bukan Tengku Razali yang mengatakan petition, jadi pewakil atau pengundi di Gua Musang membuat bantahan terhadap Suruhanjaya pilihan raya dan juga menentang kemenangan calon yang diistilahkan menang itu. Jadi pengurusan kes pada hari ini adalah berhubung dengan petition pilihan raya Gua Musang di hadapan Timbalan Pendaftar Tuan Nek Habri bin Muhammad. Jadi petition yang melakukan petition itu diwakili Encik Muhammad Baharudin bin Muhammad Arif. Bukan Tengku Razali, saudara. Banyak orang mengatakan tidak, ini ialah Muhammad Baharudin bin Muhammad Arif. Dan responden pertama diwakili oleh Encik Muhammad Faizi bin Encik Abu. Responden kedua dan ketiga diwakili oleh Tuan Muhammad Salihuddin bin Ma'ali, Peguam Persekutuan AG Chambers. Sebab ini melibatkan Suruhanjaya pilihan raya. Dan mereka telah memaklumkan kepada mahkamah bahawa mereka memfailkan notis bantahan awal terhadap petition pilihan raya sebelum 27 itu hari Jumaat 27 hari bulan Januari ini. Jadi menurut Encik Muhammad Baharudin bin Muhammad Arif yang mewakili petition, mereka telah memaklumkan kepada mahkamah bahawa sebanyak 10 hingga 12 saksi akan dipanggil semasa perbicaraan. Setelah itu, responden pertama juga maklumkan mereka juga akan memanggil 10 hingga 12 saksi dan responden kedua juga memanggil sebanyak 5 saksi, katanya. Dan pendengaran bantahan awal itu telah pun ditetapkan pada 8 dan 9 Februari. Kemudian jam 9 pagi, saudara, di Mahkamah Tinggi Kota Baru. Kemudian pada 5 Februari untuk masukkan hujahan, ringkasan hujahan balas juga selewatnya 7 Februari. Jadi arahan dari Yang Arif Hakim untuk pembicaraan bermula pada bulan Mac. Jadi kertinya pembicaraan akan bermula pada bulan Mac, saudara, bukan Januari Februari. Pada 12 hingga 15 ditetapkan pembicaraannya. Kemudian mungkin disambung antara 19 hingga 22 Mac dan 26 hingga 29 Mac. Jadi 6 hari dalam bulan Mac. Kemudian bulan April, kalau tak selesai lagi, bulan April 2 hingga 5 April, 9 hingga 12 April, 16 hingga 19 April, 6 hari lagi dalam bulan April. Dan akhirnya bulan Mei, 7 hingga 10 Mei, 14 hingga 17 Mei, 21 hingga 24 Mei, dan 28 hingga 31 Mei. Jun, 11 hingga 14 Jun, 11 hingga 14 Jun, 18 hingga 21 Jun, dan 25 hingga 27 Jun. Artinya, saudara, sampai bulan Jun lah nanti, baru isu petition Gua Musang akan berlaku. Sama ada berjaya tak berjaya, petisi yang dilakukan pada Suruhanjaya pilihan raya dan penentangan terhadap keputusan tersebut. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, 6 bulan, saudara. Cuma saya terfikir 6 bulan ni seandainya lah petition itu berjaya. Kalau petisi itu berjaya dan mahkamah memutuskan bahawa calon yang diiktiraf oleh Suruhanjaya pilihan raya itu sebagai ahli parlimen gugur, ya, macam mana berlaku di Gua Musang, di Cameron Highland. Cuma saya tertanya, dalam 6 bulan, 2 bulan, 8 bulan, selama 8 bulan itu wakil rakyat tersebut, mungkin tanggal lagi, mungkin setahun, wakil tersebut menerima allowance sebagai ahli parlimen setiap bulan 16,000 sekurang-kurangnya, tak silap saya. Apakah perlu dia bayar balik? Ini keadaan yang perlu kita persoalkan. Bagaimanapun saya pulangkanlah kepada pihak-pihak tersebut. Kerana kita merasakan macam mana lepas ni kalau petition, kalau menanglah petition bagi pihak Tengku Razali ini dan ahli parlimen itu gugur jawatannya sebagai ahli parlimen. Jadi selama hari ini dia dapat allowance tu tak betul lah, ya. Ini keadaan saya yang perlu kita fikirkan. Saya mengajak anda berfikir bagaimana, sebab banyak petition sedang berlaku. Saya mendapat informasi sekurang-kurangnya daripada 74 keputusan pilihan raya itu, sejumlah 12 kursi parlimen yang akan dicabar keputusannya kerana politik wang. Yang politik wang ini dianggap sebagai sedekah. Terpulanglah, saudara. Dan sekarang ini nampak agaknya mahkamah semakin sibuk. Malahan bertambah sibuk lagi. Kabarnya saya juga difahamkan bahawa Tan Sri Syarif Samad juga sedang berura-ura untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Topi Thomas kerana katanya berniat jahat. Mengatakan dia memindahkan wang dalam AMLA. Dia dah menang kes tu, tapi sekarang ni dia ambil tindakan undang-undang.
Tan Sri Sari Samad ambil tekad undang-undang. Suruhanjaya Pilihan Raya menghadapi petition daripada calon-calon ahli parlimen yang dikalahkan oleh calon daripada Perikatan Nasional. 12, kurang-kurangnya 12 petition. Dan bagaimana dengan perbicaraan Datuk Seri Najib? Ini yang saya melihat bahawa nampak gayanya tak berhenti-hentilah lagi negara kita ini berbicara soal perbicaraan di mahkamah. Apakah masih mahu diteruskan? Sebab kes Datuk Najib ini memang orang tertunggu-tunggu. Bagaimana dengan Hakim Nazlan? Bagaimana isu suami Zaiti dan suaminya? Katanya telah pun selesai siasatan. Bila nak dibawa ke muka pengadilan? Bagaimana pula kes-kes mereka yang tertunda ataupun yang sedang dalam siasatan? Jangan lupa saudara, SPRM sekarang sedang sibuk untuk melihat ketirisan yang berlaku oleh kerajaan 4 tahun yang lalu. Sejak 4 tahun lalu sampailah yang lepas, bila ada berlaku ketirisan yang melibatkan pembesar negara, sedang dikaji oleh SPRM. Dan mereka juga akan dibadakkan ke mahkamah. Maka berderit-deritlah saudara kluster mahkamah. Itu keadaannya. Jadi, saya nak pesan pada teman-teman yang lain tu, jangan salahkan UMNO. Jangan katakan UMNO terhegih-hegih nak jadi kerajaan. Itu semua tak betul. Itu semua andaian anda yang matlamatnya mengelirukan fikiran rakyat. Kita tunggu besok apakah kedudukan Khairi Jamaluddin dan beberapa pemimpin yang akan diputuskan oleh Majlis Tinggi. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.